Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan hadirin hadirat, alhamdulillah, syukur pada malam ini kita dapat menyambung semula pengajian kita berhubung dengan kisah yang terkandung di dalam Al-Quran. Pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung kisah yang berikutnya, iaitu berhubung dengan suatu kejadian ataupun suatu perkara. Allah mengingatkan diri kita tentang buruknya orang yang berilmu tetapi tidak beramal ataupun menyelisihi, berlawanan dengan apa yang dia pelajari. Ilmu suatu perkara yang mengangkat kedudukan seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat darajat, kedudukan orang-orang yang amanu, yang beriman. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ilmu juga boleh menjadi punca kepada seseorang itu diadab dan dihukum, dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi malam ini kita nak tengok satu kisah, suatu peringatan untuk orang-orang yang menuntut ilmu, belajar, yang diberikan ilmu, terutama ilmu agama, yang mana mereka tidak beramal, hanya sekadar mengetahui ataupun mereka menjual ilmu itu untuk mendapat habuan dunia. Ini cerita yang kita akan lalui pada malam ini. Baik tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan ingin sama-sama meneliti dan melihat cerita dan juga kisah ini, boleh merujuk kepada surah Al-A'raf. Tuan-tuan boleh note, nanti boleh tengok, dah boleh cek. Surah Al-A'raf ayat 175 hingga 177. Ini tuan-tuan boleh balik semak, ceritanya ada di sini. Al-A'raf 175 hingga 177. Mari kita tengok apa yang Al-Quran sebut, kemudian saya akan tambah maklumat yang ada di dalam tafsir dan juga huraian para ulama. Kalau kita boleh tengok tuan-tuan, di dalam surah Al-A'raf ayat 175, kita tengok berdasarkan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau tuan-tuan ada di rumah, tuan-tuan beli tafsir pimpinan Ar-Rahman ni, yang diterbitkan oleh bahagian hal ehwal agama Islam, JAKIM, tuan-tuan boleh
merujuk kepada terjemahan ataupun tafsiran yang diakui dan disemak oleh Jakib. Baik, kita tengok 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim, dan bacakanlah kepada mereka. Watlu, perintah. Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad. Alaihim, kepada mereka. Naba'al ladzi, khabar berita seseorang yang atainahu ayatina, seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayatina, pengetahuan mengenai ayat-ayat kami, yakni kitab, al-kitab, ilmu. Quran kata dan ceritakan dan bacakan, beritahu kepada mereka tentang naba, suatu berita, kisah, cerita mengenai seorang lelaki yang telah kami berikan kepadanya ilmu. Allah kata ceritakan, khabarkan, beritahu apa yang berlaku kepada lelaki ini. Kemudian kata Allah, fansalakha minha, kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar daripada mematuhinya. Tengok, Allah kata kami berikan kepadanya ilmu, kami berikan kepadanya pengetahuan. Fansalakha, dia telah keluar, dia telah meninggalkan ilmu yang kami berikan itu. Dia tidak beramal dan mengikut apa yang telah kami kurniakan kepadanya. Ilmu yang ada pada dia itu dia tinggalkan. Fansalakha, insalakha, kalau kita rujuk penggunaan perkataan insalakha, digunakan untuk ular yang bersalin kulit. Perkataan itu digunakan untuk ular yang salin kulit. Jadi kita boleh gambarkanlah, kita boleh fahamlah. Maksudnya dia tinggalkan, dia keluar, dia jadi orang lain. Ilmu yang Tuhan bagi itu la yanfa', tidak bermanfaat untuk dia. Lebih buruk daripada itu, fa'atba'ahu syaitan, bukan sahaja dia meninggalkan ilmu, dia tidak berpegang dan beramal dengan apa yang diberikan dan diturunkan oleh Allah, dia mengikuti syaitan. Dia tinggalkan ajaran Allah, dia mengikuti jalan syaitan. Fakana minal ghawin, dan menjadilah dia daripada orang-orang yang sesat. Ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkan dia. Ini peringatan untuk kita. Bagaimana permulaan yang begitu cantik, permulaan yang begitu baik, pengakhiran yang buruk. Nampak tak? Awalnya menarik, awalnya diberikan ilmu, awalnya diangkat kedudukannya oleh Allah, tapi hujungnya dia menjadi pengikut syaitan. Sebab itu tuan-tuan, selagi mana masih ada hayat di kandung badan,
masih diberikan usia dan umur, tidak ada jaminan pengakhiran kita seperti permulaan. Baik, kita berhenti dahulu pada ayat tersebut. Sekarang kita tengok apa yang disebut oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di dalam tulisannya, kerana kita merujuk kepada apa yang beliau tulis. Baik, kata Dr. Salah, di kalangan ahli tafsir mereka ada membawa beberapa pendetilan, huraian yang menceritakan tentang kisah ini secara tafsil, lengkap. Kalau kita tengok, tuan-tuan perhati balik ayat 175 tadi. Quran sebut apa? Quran kata, bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, cerita seorang lelaki. Seperti biasa, Al-Quran tidak habaq nama apa. Al-Quran tak cerita siapa lelaki itu. Kalau tengok dalam surah Al-A'raf 175, kalau tuan-tuan buka, dalam ni tak ada sebut nama lelaki itu, siapa gerangan dia, identiti dia, tak ada. Kemudian Quran sambung apa? Quran kata, kami berikan pengetahuan kepadanya tentang ayat kami. Demikian juga tuan-tuan, Al-Quran tak habaq bila jadi kes ni. Jadi dia tak jelas siapa wataknya, bila dan di mana. Based on Quran, tak ada. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita rujuk Al-Quran, kita melihat kepada apa yang Quran nyatakan, dia tak habaq siapa lelaki itu, dia tidak nyatakan juga di mana kejadian ini berlaku dan bila kisah ini terjadi. Quran ringkas. Sebab apa? Tak penting. Benda itu tak penting. Yang pentingnya pengajaran. Pengajaran daripada cerita itu. Saya bagi contoh mudah ya. Biasa dengar kisah anak derhaka. Kalau versi orang Melayu, siapa? Watak. Kalau orang Melayu, dia cerita tentang anak derhaka ni siapa? Tanggang kan? Tanggang. Kalau versi Indon, siapa? Malin Kundang. Lama tak tengok TV, lupa lah. Duk kira baca kitab ya. Tanggang dengan maling, tak apalah. Maling Kundang ke, tanggang ke, siapa ke. Yang penting apa? Moral of the story, pengajarannya, kedua-dua merujuk kepada anak yang derhaka. Kejadian tu berlaku di mana? Siapa? Bila? Benda tu terjadi. Pengajarannya, jangan ulang kesilapan dia. Cukuplah. Siapa pun dia, apa latar belakang dia, di mana ia berlaku, bila terjadinya cerita itu tidak penting. Yang pentingnya apa yang kita boleh belajar, pengajaran, pedoman. Jangan kita ulang sejarah itu. Jangan kita ulang cerita itu. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita belajar kisah-kisah umat terdahulu. Quran rakamkan cerita-cerita orang dahulu supaya kita tidak mengulangi kejadian yang sama. Sebab itu masyhur kata-kata yang saya tak tahulah siapa yang sebut. Sesiapa yang tidak belajar tentang sejarah, dia akan mengulangi kejadian dan perkara tersebut.
Jadi kita belajar ni kerana kita nak berlindung daripada ada perangai itu. Tapi tak apa. Oleh kerana Dr. Salah dia bawa contoh, kita bacalah cerita dia. Ada cerita dia? Banyak. Tapi kita ambil yang Dr. Salah bawa. Baik. Tuan-tuan dengar. Yang tadi macam tak berapa nak menarik Macam apa? Mudah sangat. Tak apa, kita dengar apalah cerita dia. Kata dia, diriwayatkan oleh At-Tabari. Maksudnya At-Tabari dia bawa cerita ni dalam tafsir At-Tabari. Siapa yang bawa ni? Al-Imam At-Tabari. Dia bawa dalam tafsir At-Tabari. Tapi saya nak sebut benda ni awal-awal. Cerita ini Israiliyat. Sumber dia daripada Bani Israel, Ahlul Kitab. Baik. Tak apa, kita dengar. Dikatakan cerita ini berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kejadian ini berlaku pada zaman Nabi Musa. Sambung. Apabila Nabi Musa sampai di suatu tempat yang didiami oleh sekumpulan manusia daripada Bani Kan'an. Di mana? Di Syam. Dia mula detail lah tu. Tuan-tuan kena ingat. Dia kata nak ingat buat apa? Ingat pilah. Cerita ni boleh cerita. Berlaku pada zaman Nabi Musa, tentang cerita Nabi Musa ketika mana dia sampai di suatu kampung, di suatu negeri di Syam. Syam ni mana? Syria, Jordan, Palestin. Itu dia panggil bumi Syam. Okey? Nama kaum tersebut Kan'an. Kan'an. Okey? Oleh kerana mereka ini tidak beriman, mereka takut kepada Nabi Musa, mereka telah pergi berjumpa dengan salah seorang lelaki yang sangat alim, yang doanya mustajab, ulama orang-orang Kan'an. Maksudnya lelaki yang Quran maksudkan tu dia ni ya. Dia alim, ulama, doanya makbul, mustajab. Dia kalau kita nak sebut keramat lah, wali. Jadi dalam kalangan orang Kan'an tu, the best people, the manusia yang terbaik kawan ni yang Quran kata lelaki yang kami berikan ilmu. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Tu dia. Boleh dah kat kita. Nama dia Bal'am bin Ba'ura. Biasa dengar? Mesti biasa yang ni. Kisah Bal'am bin Ba'ura. Okey. Baik. Kampung tu yang dekat dengan Syam tu nama dia Balqa. Tu dia lagi detail. Bumi Syam, kampung dia nama Balqa. Penduduk dia Kan'an. Dia punya ulama dia nama Bal'am bin Ba'ura. Okey. Baik.
Kata mereka, ramai-ramai ni pergi jumpa Bal'am. Telah datang Musa bin Imran daripada Bani Israel. Dia satu orang yang kasar, keras. Dia datang untuk mengusir kami daripada negeri ini, dan dia akan bunuh sesiapa sahaja yang dia nak. Dan kami adalah kaum engkau, wahai Bal'am. Mereka mai jumpa Bal'am, mereka kata, nu Musa duk berjalan nak mai. Kalau hang nak tahu, Musa ini satu orang yang keras, kasar. Dia mai nak rampah negeri ini dan nak halau kami. Kalau kami tak mau keluar, dia bunuh habis. Jadi yang hampa mai ni nak buat apa? Dia kata apa? Engkau adalah lelaki yang sangat mustajab doa, yang Allah tak pernah tolak doa hang. Maka keluarlah dan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala musnahkan Musa dan tenteranya. Baik. Jawab Bal'am. Bal'am bila dengar permohonan daripada kaum dia tu, suruh apa? Dia angkat tangan, dia doa bagi Allah musnahkan Musa. Hancur. Tuhan mesti tak tolak. Kami selamat. Okey. Bal'am kata, celaka kamu. Dia marah. Dia kata, Musa Nabi Allah, bersama dengannya malaikat, bersama dengannya orang-orang yang beriman. Macam mana aku nak doa supaya Allah Ta'ala musnahkan Nabi dia? Macam mana aku nak doa supaya Allah Ta'ala musnahkan malaikat dan orang-orang beriman yang bersama dengan dia? Sedangkan aku ini diberikan ilmu oleh Allah. Hampa gila ke? Macam itulah bahasa kita. Nak suruh aku doa dekat seorang Nabi yang bersama dengannya pertolongan malaikat dan orang-orang yang beriman, sedangkan aku ini juga diberikan ilmu oleh Allah. Allah bersama dengan Musa. Baik. Kemudian tuan-tuan, dikatakan mereka merayu sehingga dia akur. Ada yang tambah kata, nombor satu, mereka pujuk bini dia. Masuk kok dia tak jalan, pi dekat bini dia, pujuk bini dia, bagi hadiah, bagi barang mah, suruh guna bini dia ni cucuk Bal'am. Pasal apa? Laki ni dengan bini dia mudah terpengaruh. Jadi kata cerita yang tambah ku atas tu, bini dia lah yang pujuk dia, yang akhirnya dia ikut. Ada lagi cerita kata dia mula-mula tak mau, mula-mula tolak. Depa bagi harta, bagi segala makneka apa semua, dia pun tengok, kelam mata, dia pun mau. So ada banyak cerita macam mana dia boleh mau pula doa yang awal-awal masa dia tolak. Tapi nak habaknya, cerita tu semua nak habak kata dia pun kelam dengan harta ni. Tak kira lah bini dia ke, harta ke, dua-dua punca. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, bila dia dah setuju, dia pun ambil kuda pula, himar. Ambil kaldai, naik. Ni cerita ni. Dia naik, dia pergi ke suatu bukit nak tengok tang mana Musa dengan tentera dia. Naik kaldai dia, tunggang. Bukit tu katanya nama Husban. Dengar bagi elok-elok. Husban. Bukan Hosba.
Khusbah tahu nak? Khusbah. Calon tu. Sekejap lagi lalu ikut calon tengok khusbah. Tang ni yang Bal'am ni tah. Jangan duk buat pasal entah marah orang kat dia. Husban. Kemudian tuan-tuan, yang peliknya Kaldai dia ni tiba-tiba terduduk, melutut, tak mau nak jalan. Dia tribai mangkit balik jalan. Tak dan berapa langkah, duduk balik. Dikatakan dalam cerita tu, Allah Ta'ala telah mengizinkan Kaldai tu bercakap. Pukul, tak mau pergi. Bal'am tanya, apa sebab hang jadi macam ni? Dia kata, aku tak berani pergi. Malaikat duk halang. Aku tak boleh pergi, aku takut. Malaikat duk ada. Nampak? Tuan-tuan, akhirnya Bal'am jalan pergi. Bal'am pun naik, tengok, nampak tentera Musa. Dia pun angkat tangan doa. Ni orang yang ada ilmu, yang diangkat kedudukan dia, yang mustajab doa dia. Boleh goyang, gelong, pusing 360. Daripada doa benda baik, doa alih benda jahat tu. Daripada duduk di pasukan Allah, duduk di dalam orang-orang yang beriman dengan Allah, berpindah kepada pasukan dan kumpulan yang kufur kepada Allah. Dia angkat tangan, tuan-tuan. Dalam riwayat yang dibawa oleh At-Tabari ni, apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia angkat tangan, dia doa. Yang peliknya, dia doa buruk dekat Musa. Doa tu patah balik pi kena kaum dia. Dia kata, waihak ya Bal'am. Bal'am, celaka betul hang ni. Pasal apa? Dia kata, hang bukan doa buruk dekat Musa, hang doa buruk kat kami. Bal'am kata, yang tu bukan aku punya kuasa. Aku doa buruk dah kat Musa, tapi benda tu patah balik mai kampung. Yang tu kerja Tuhan, aku tak boleh buat apa. Tuan-tuan, mula-mula kita duk harap kata Bal'am boleh tolong kita. Nampak gaya macam Bal'am dia doa pergi kat Musa, yang balak tu turun mai kat depa. Bal'am kata, yang tu aku tak boleh buat apa. Tapi tuan-tuan, yang kata Bal'am ni, dia ada ilmu. Dia kata apa? Dia kata, kalau jalan doa tak boleh guna, kalau jalan doa tak boleh musnahkan Musa dan Bani Israel, aku ada satu akal lagi. Tu dia. Tak butuh hasa. Aku ada satu akal lagi. Dan benda ni, mana-mana kaum yang buat perbuatan ni, Tuhan akan turunkan bala. Cuba hampa try tengok. Dia ada ilmu, dia tahu. Apa dia? Allah akan turunkan bala pada mana-mana kaum yang ada dosa zina dalam masyarakat dia. Jadi hampa hantar perempuan yang cantik pi dekat Bani Israel yang Musa punya geng tu, pi goda, suruh berzina. Kalau mereka tewas, dan selalunya dengan perempuan ni rebah, Allah akan musnahkan mereka. Hampa try pula cara ni. Siapa yang bagi akal ni? Bal'am. Baik, kita sambung. Kemudian tuan-tuan, dikatakan, maka kaum Kan'an ni
telah hantar satu orang perempuan, nama dia Kasbi binti Sur. Tu nama perempuan tu pun Israeliat tahu. Perempuan yang depa hantar tu nama dia Kasbi binti Sur. Dia ni anak ketua kabilah. Segak lah, cantik lah. Dia telah pergi goda satu orang kepala ketua Bani Israel. Dia ni macam apa? Kita panggil apa? Misi lah. Macam utusan lah. Hampi goda dia. Hang kena bagi berzina. Lagu mana pun hang buat bagi jadi. Dia telah cari, dia telah pergi jumpa satu orang birajulin min uzama. Dia telah goda satu lelaki ketua kepada Bani Israel ni, ada kepala dia ni, nama lelaki itu Zamri bin Shalum. Ni dia sebut dalam riwayat ni, wahwa. Tuan-tuan, saya tunjuk pergi kat tuan-tuan lah ni. Kut lagi kata saya reka ni. Nampak? Tu. Wahwa Zamri bin Shalum. Nampak? Kau saya baca silap? Dia ni adalah ketua bagi keturunan Syam'un. Tahu Syam'un? Syam'un ni main mana? Anak Nabi Syam'un. Takkan tak bisa dengar Syam'un. Main daripada Nuh. Lalu dia ni Zamri bin Shalum ni, kepala apa dia ni Syam'un ni, dia telah heret apa nama tadi, Kasbi. Dia telah tarik Kasbi ni, mai. Dia kata apa? Mai, jom. Faqama ilaiha fa akhadha bi yadiha. Dia pun goda-goda pun semua dia. Inilah. Tuan-tuan tahu Zamri bin Shalum ni dengan Kasbi binti Sur ni, depa pi dekat Nabi Musa. Tu yang kata Zamri bin Shalum ni. Dia kata apa? Dia kata kat Musa, inni adhun sataqul hadhihi haram alaik. Zamri ni kata dekat Nabi Musa, ni, nampak perempuan ni? Aku nak pergi berzina dengan dia. Mesti hang kata haram kan? Dia kata kat Nabi Musa, mesti hang kata haram kan? Aku nak pergi berzina dengan dia ni, Kasbi binti Sur ni, cantik ni. Mesti hang kata haram. Tuan-tuan tahu apa? Faqala lahu Musa, ajal, hiya haram alaik. Musa kata, betul. Aku akan kata haram. Perbuatan zina ni haram. Hang jangan buat. Kata Zamri, hari ni demi Allah, aku tak akan dengar cakap hang. Aku akan pergi buat apa yang aku nak buat. Maka tuan-tuan, apa yang telah dirancang oleh Bal'am bin Ba'ura mengena. Umpan dah kena. Zamri bin Shalum ni telah bersama dengan Kasbi binti Sur ni. Baik. Okey, kita sambung. Elok saja mereka buat kerja tu. Apa yang jadi? Allah Ta'ala telah menurunkan wabak ta'un. Tuan-tuan, walaupun ini riwayat Israeliat, tuan-tuan bisa dengar tak? Hadis yang Nabi kata ada 5 dosa yang mana-mana kaum buat dosa itu, Allah Ta'ala akan turunkan 5 bala. Bisa dengar? Mana-mana kaum yang kecoh dalam sukatan, timbangan, jual beli, bala apa? Siapa yang mengecoh
dalam sukatan, dalam timbangan, seingat saya balak dia, Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Termasuk orang yang tidak membayar zakat, balak dia tak turun hujan. Mana-mana kaum yang tersebar, banyak berlaku zina, akan terjadi kepada umat itu penyakit berjangkit. Ada 5 perbuatan ni Nabi kata hampa buat yang ni, bila banyak dalam masyarakat tu, hampa tunggu Tuhan akan turunkan bala. Ada 5 jenis. 5 ni mengundang bala. Elok saja Zamri bin Shalum ni buat kerja jahat tu dengan Kasbi binti Sur ni, turun wabak taun, mati. Dalam riwayat tu kata, kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat tu kata 70,000 Bani Israel mati. Berjaya rancangan Bal'am. Doa tak jalan, buh hok ni clear. Balik mai satu orang hero, nama dia Finhas. Yang ni watak hero. Nama dia Finhas bin Al-Izar. Nama dia Finhas bin Al-Izar. Dia ni siapa dia? Dia ni panglima Nabi Musa. Dia masa kejadian tu dia tak ada. Kalau dia ada, cerah Zamri ni. Bila dah turun berabak apa semua, dia kata apa sebab ni? Apa jadi? Mereka pun ceritalah, kata Zamri bin Shalum ni telah pergi berzina dengan siapa nama? Kasbi binti Sur ni apa semua. Mana pergi kemah mereka? Kata dalam riwayat ni, masuklah. Apa dia? Masuklah Finhas bin Al-Izar. Nama panglima tu Finhas bin Al-Izar. Dia bawa mai satu tombak, masuk-masuk tengok depa dua-dua tadi duduk lena. Dia tikam, pacak, angkat. Dia keluar daripada kemah tu, dia kata apa? Dia kata, Allahumma hakadha naf'alu biman ya'siyak. Biman ya'si. Ya Allah, Allahumma hakadha naf'al. Dia angkat mayat Zamri bin Shalum dengan Kasbi binti Sur tadi. Dia angkat, dia kata, ya Allah, inilah apa yang kami lakukan kepada orang yang melakukan maksiat kepada engkau. Elok-elok dia tikam dua tu, mati cerah. Apa? Hapus, diangkat, hilang ta'un. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Inilah apa yang jahatnya dibuat oleh Bal'am. Nampak tak dia punya cerita dia? So bila tuan-tuan baca cerita ni, tuan-tuan boleh faham tak ayat tadi? Lelaki yang diberikan ilmu, yang diangkat oleh Allah, doanya mustajab, dia telah gadai ilmu dan iman itu untuk habuan dunia, dan dia telah ikut syaitan. Tu mula-mula doa bagi jahanam Nabi Musa tak jalan, dia pergi bagi akal tak guna tu dekat geng ni, sampai turun balak 70,000 tahun tu. Semua itu daripada orang yang bukan calang-calang orang ni. Sepatutnya Bal'am menjadi pencegah, penghalang kepada kaum dia. Tapi dia yang diharapkan ni, dia yang menjadi tekong hak tak guna ni. Sebab apa? Dunia. Sebab itu tuan-tuan, orang yang ada ilmu kena ingat. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis yang sangat menarik. Yang diajar oleh Nabi SAW. Tengok Nabi kata apa? Ra'aitu laylata usriya bi rijalun tuqradu shifahuhum bimaqarid
pada malam aku dibawa Isra. Pada malam aku diangkat oleh Allah melihat kejadian di langit. Aku melihat seorang lelaki, rijal, beberapa orang yang tuqradu shifahuhum, yang menggunting mulut mereka. Fakultu, bila aku tengok depa duk gunting mulut depa ni, aku tanya dekat malaikat yang bersama dengan aku ni, man haula ya Jibril? Siapa mereka ini Jibril? Siapakah gerangan orang yang menggunting mulut mereka? Kata Jibril, qal al-khutaba min ummatika. Mereka ini adalah khutaba, penceramah-penceramah daripada umat engkau. Khutaba jama' kepada khatib. Mereka ini ialah pendakwah, penceramah. Mereka ini ialah orang alim, ustaz. Khutaba min ummatika, daripada umat engkau. Pasal apa mereka kena gunting mulut mereka? Kata Jibril, alladzina ya'muruna an-nas bil bir wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Punca mereka gunting mulut ni kerana mereka ini ialah orang-orang yang menyuruh, mereka berceramah, mereka berkhutbah, mereka menyebut di atas mimbar-mimbar, mengajak manusia dengan kebaikan. Malangnya mereka melupai diri mereka. Nampak tuan-tuan? Mereka ini yatslunal kitab. Mereka ini bukan calang-calang orang. Mereka ialah orang yang membaca kitab, ahli ilmu, orang yang ada kedudukan. Tapi mereka hanya pandai mengajak dan menyeru manusia. Kalau tang orang lain, dengar kesembang, sakan. Tetapi tuan-tuan, wa yansawna anfusahum, tapi bila mai tentang diri mereka, mai tentang kepentingan mereka, mereka tak buat lagu hak depa duk kata tu. Hak ni yang duk gunting mulut ni. Sama macam Bal'am. Ilmu ada, doa mustajab, Tuhan bagi tak sangka, tapi jadi guna? Tak guna seduit. Sambung. Hadirin mukminin. Sebab itu Nabi SAW sebut lagi dalam hadis yang lain. Nabi kata, yu'ta bi rajulin yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru kama yaduru al-hima birraha fayajtam'u ilayhi ahlun nar fayaqul ya fulan ma laka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Allahu akbar tuan-tuan. Tak padan nak jadi lagu ni kat kita. Nabi kata ada satu orang laki-laki hari kiamat esok, Tuhan tahu dalam neraka perut dia terborai. Lepas tu dia punya apa? Dia berguling-guling seperti kaldai yang duk pusing, duk berpusing buat kerja tu. Dia duk, perut dia tu, dia tahu dalam neraka terkoyak, terkeluar usus ni. Lepas tu dia punya duk berguling-guling dalam neraka tu. Mai ahli neraka tengok, awak yang teruk sangat kawan ni pasal apa yang teruk? Kita pun kena juga, tapi tengok ke dia ni sakan pelik ni. Tengok depa kena. Tuan-tuan depa kena. Depa kata apa?
Fayaqul, geng-geng neraka ni mula-mula depa tengok teruk, depa pi fayajtami'u, pi berhimpun. Lepas tu depa tengok, ya fulan, malaka, apa kena dengan hang? Hang buat apa ni? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah hang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar? Tuan-tuan nampak? Geng neraka kenal dia. Macam mana ustaz? Kan? Macam mana tu imam? Kalut. Macam mana tu guru? Bukan duk ceramah dulu. Bukan penceramah terkenal, penceramah selebriti, masuk TV. Bukan semua orang kenal. Bukan dulu popular ke, glamour ke, ramai orang tengok kat TikTok ke. Macam tu lebih kurang. Tahu dia kata apa? Dia kata betul. Kuntu amuru bil ma'ruf. Aku suruh buat baik. Wala atihi. Tapi aku tak buat. Aku suruh ya. Wa anha 'anil munkar. Aku larang. Hampa tak buat. Wa atihi. Tapi belakang hampa aku buat. Tu pasal dia. Kami tengok pelik juga kalau kami. Tak apalah juga pasal memang kami buat. Pasal tu tuan-tuan, dunia lagi kita dah terkejut dah. Kalau ada penceramah ditangkap merogoh, ditangkap meliwat, ditangkap apa amang seksual, dunia pun kita duk makan tersembuk habis mi rebus tu. Allah, ustaz lah, astagfirullah. Ish tak sangka aku dia ni. Tuan-tuan bayanglah neraka tengok terpampang muka kita. Kiri kanan, siang petang berjubah melerek, siang petang kilik kitab, tengok-tengok duk meraung dalam neraka. Jaga. Tak padan dengan tengah 200 tu. Kita bang dulu. Sekejap lagi kita bagi habis cerita ni. Apa jadi? Allahu Ta'ala a'lam. Baik. Pada ayat 176 kita ringkaskan. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami tinggikan kedudukannya kerana dia beramal dengan ayat-ayat kami. Tuan-tuan, nampak? Ilmu tak ada guna sehinggalah diamalkan. Dan tuan-tuan ambil perhatian. Note, ingat. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mensifatkan orang yang ada ilmu dengan 2 jenis binatang. Orang berilmu. Apabila kita menelusuri ayat-ayat suci Al-Quran, kita mendapati orang yang pada pandangan dan nilaian manusia, orang yang mulia kerana ilmu dia. Orang ada ilmu ni orang sayang, orang puja, orang angkat kedudukan, orang hormat, orang cium tangan, orang muliakan. Dan memang kita disuruh hormat pada orang yang ada ilmu. Nabi kata, laisa minna man lam yajilla kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqah. Bukan umat aku orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua dan orang yang tidak memuliakan ulama kami. Itu Nabi sebut. Tapi tuan-tuan, di dalam Al-Quran 30 juzuk, 114 surah tu, Allah mensifatkan orang yang berilmu ni dengan 2 jenis binatang. 2 jenis. Binatang yang pertama apa dia? Anjing. Ayat ni 176 Al-A'raf. Satu lagi apa dia? Satu anjing, satu lagi binatang apa? Kaldai. Mathalul ladzina hummilut Taurah. Quran sebut. Mathalul ladzina hummilut Taurah dalam surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut Taurah kamathalil himar yahmilu asfara. 176 Al-A'raf, Allah kata orang yang berilmu ni macam anjing.
Dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala sebut orang yang berilmu ni macam keldai. Pasal apa perbandingan orang yang berilmu dengan anjing dan keldai? Nombor satu, anjing. Mana-mana orang yang ada ilmu, yang menjual ilmu dia, kebenaran yang dia tahu, al-haq, untuk mendapatkan habuan dunia, dia sembunyi ilmu dia, dia cakap apa yang orang nak dengar, dia nak raih perhatian orang supaya manusia memandang dia, mata-mata melihat dia, orang memuji dan mengangkat dia. Dia tak kira betul salah, dia kira apa yang orang nak dengar, dia kira apa yang boleh buat duit, dia kira apa yang boleh untung dia. Orang macam ni ada ilmu, dia jual ilmu dia anjing. Quran sebut Al-A'raf 176. Orang yang tak ada prinsip. Anjing ni Quran kata kalau kita dia menjelek. Kita bagi pun dia jelek, kita panggil pun dia jelek, kita halau pun dia jelek. Kata dalam cerita riwayat Israeliat tadi ni, lepas-lepas dia doa buruk kat Nabi Musa, lidah Bal'am ni menjuluk sampai ke dada. Itulah riwayat Israeliat sebut. Tuan-tuan tahu tak pasal apa yang anjing ni duk jelek? Saya duk baca tengok dalam search tadi, macam-macam cerita. Ada yang kata anjing ni dia tak ada saluran nak keluar hangat ni, so dia terpaksa jelek sebab nak bagi keluar hangat tu. Maksudnya dia terseksa lah. Jadi orang yang tak ada maruah ni, yang macam anjing ni, hang bagi pun dia nganga jelek, hang halau pun dia nganga jelek. Anjing. Quran tak pernah sifatkan orang minum arak dengan anjing tu. Orang minum arak macam anjing, orang main judi macam anjing, orang berzina macam anjing. Orang yang berilmu. Tapi yang bagaimana? Yang menjual ilmu dia. Pasal itu dalam hadis yang lain tuan-tuan, ingatan bagi orang yang ada ilmu. Tuan-tuan pun ada ilmu walaupun tak banyak. Macam saya, kita tak banyak. Hak mana kita tahu tu, kalau kita tak cerita, kita tak habang, kita tak sampaikan, ataupun kita ikut arus perdana pasal nak cari populariti, nak cari habuan, benda ni hang jangan cakap selagi orang marah. Benda ni hang jangan tegur selagi orang ban. Nabi sebut tuan-tuan, man su'ila an ilmin fakatamahu, sesiapa yang ditanyakan kepadanya tentang suatu ilmu, dia tahu jawapan dia, tapi fakatamahu, dia sembunyi. Kitman. Pasal apa hang tak jawab? Lepas tu duk oleh. Pasal apa? Pasal orang tak panggil? Pasal takut kena gam? Pasal takut tak boleh ceramah? Pasal takut orang label, orang cok? Nabi bagi tahu tuan-tuan, aljamallah, Allah Ta'ala akan ikat mulut yang tak mau sebut kebenaran tu bilijam. Kuda ni, kuku dia tu, kaki dia tu kuku tau, dia ada ladam. Ladam tu nanti Allah Ta'ala ikat mulut ustaz-ustaz ni, ikat mulut penceramah ni, pendakwah ni, selebriti, tak kira lah imam muda, imam tua, imam apa pun, apa pun gelaran dia, kalau dia tak cakap benda betul, tak kira lah ini hikmah, hikmah ke apa ke, Allah Ta'ala akan ikat dengan kekang ladam kuda daripada api neraka. Satu lagi yang kaldai tadi pasal apa? Yang kaldai tadi hak jenis gempok, ada ilmu tak amal. Kaldai ni tuan-tuan, buh atas belakang dia memang tanggung. Pasal tu tuan-tuan tengok di sesengah tempat, peti air dengan mesin basuh pun dia bubuh atas kaldai. Kaldai ni dia kira dok. Hambuh atas apa pun dok. Buh kitab pun, tapi ada manfaat ada kitab tu. Kitab penuh atas belakang kuda, atas keldai tu, tapi tak berapa manfaat pasal dia keldai.
Jadi orang yang ada ilmu tak amal, kaldai. La yanfa'. Pasal itu tuan-tuan, antara doa yang Nabi baca apa dia? Tuan-tuan duk baca tak? Ni yang duk mengaji siang malam, pagi petang, pantang ada kelas ya. Sampai nak buat demonstrasi rusuhan kaum kalau tak buat kelas. Nak pi hingguk pintu pagar rumah ustaz tu kalau tak buat. Nak pi tengok dia sakit ke apa ke. Kan? Tuan-tuan kena doa banyak-banyak. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ni doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, daripada doa yang tidak makbul. Ni 4 benda ni jangan lupa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku nak Engkau lindung aku daripada ilmu yang tak bermanfaat. Selamatkan aku daripada apa dia? Hati yang tak khusyuk. Semayang Allahu Akbar, tapi dia merewang kata, dia terengak kata, doa tu amin, amin, amin. Tapi dalam kepala otak tak tahu, pah kenu. Pasal malam guring tu. Mulut baca lain, hati fikir lain. Perbuatan nampak khusyuk, tapi dalam tak ada roh. Tak mahu. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah puas. Duk minta, duk minta, duk minta, duk ligan, duk pulun. Dan yang terakhir kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Wa min da'watin la yustajabu laha, daripada doa yang tak mustajab. Kalau tak baca doa tu, baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu ni ada 2. Satu yang bermanfaat, satu lagi yang mudarat. Tulis, tak tahu tulis habis kitab. Pergi beli pula di kedai First Tah tu, buku nombor 2. Beli buku apa? Buku tulis. Nak tulis ceramah ustaz lah ni. Habis dah satu buku. Banyak saya ceramah. Habis satu buku tu. Amal? Tak. Ini satu benda yang bahaya. Akhirnya tuan-tuan hadirin mukminin, pengajaran yang boleh kita ambil juga daripada hadis ini apa dia? Daripada ayat ini, cerita ini. Seseorang yang mungkin permulaannya baik tetapi akhirnya tidak mestinya baik. Pasal itu kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah kehidupan ini dengan penutup yang baik. Kerana akhirnya Allah Ta'ala akan menilai apa yang terakhir. Bal'am ni naya, kalau betul lah cerita ni Bal'am. Tapi Dr. Salah kata, tidak ada satu nas yang sebut tentang cerita ni secara sahih. Dia kata tak ada satu nas, satu dalil yang sebut. Jadi dia Israeliat lah. Tapi tak apalah, sebagai satu sumber tambahan. Cuma tuan-tuan, kalau benar Bal'am ni, dia peringatan untuk kita jugalah. Permulaannya orang berilmu, pengakhirannya ahli neraka. Nampak tuan-tuan? Starting cantik, hujung jahanam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akhiri hidup kita istiqamah di atas jalan sunnah. Dan mudah-mudahan kita direzekikan dengan penutup yang baik. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.